إلى نبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى حضرة الشيخ بن عطاء الاسكندري شهد الله لهم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala musannif rahimahullah ta'ala fi kitabih An-nuru lahul kashfu wal basiratu laha al-hukmu wal qalbu lahul ikhbalu wal idbar. Bermula nur itu baginya membukakan daripada hakikat segala perkara, dan mata hati itu baginya hukum akan yang telah nyata baginya daripada yang baik atau yang jahat. Dan hati itu baginya berhadap dan membelakangkan dengan sekira-kira yang dibukakan baginya oleh mata hati itu. Maka apabila ketiadaan nur dan ketiadaan mata hati, maka jadilah hati itu berjalan seperti berjalan orang yang buta. Maka dilihatnya akan pekerjaannya itu atas bukan perkaranya, dan didatangkan padanya pada bukan tempatnya. Ini nak tutup dah ni. Dah kita bincang panjang bab nurul waridat, bab hati begitu begini. Kan? Jadi Allah Ta'ala anugerah kita ni nurul waridat supaya kita selamat, bahagia, dapat beribadat dengan jayanya, insya-Allah. Sedikit input yang dibagi oleh Syekh bin Atha. An-nuru, bermula nur itu lahul kashfu, kasyaf, baginya kasyaf. Kasyaf ni terbuka. Fakasyafna anka ghita'aka, kami kasyaf benda yang menutup engkau selama-lamanya. Bila berlaku kasyaf, dia terbuka, jelas. Macam kita sekarang, kita akan nampak atas tu, kan nampak apa, tak nampak apa ada belakang langit tu. Tapi bila kita nak mati, Tuhan buka, kita nampak tempat yang kita nak pergi tu. Itu terbuka pintu hakikat, baru nampak hakikat. Tadi ayat apa tadi baca tadi? Imam baca apa? Ayat nak mati tu. Apa? Jangan ayat dah. Ayat yang baca tak sah ni. Wa asdaq wa aku minas salihin. Apa ayat tu? Ada ayat baca kan? Fa aqulu rabbi apa? Fa aqulu rabb falaula akhartani ila ajalin qarib fasaddaqa minas salihin. Yang tu orang tu dah nak mati sangat tu. Dekat nak mati, Tuhan buka pintu kasyaf. Dia harta banyak, dia tak sedekah. Dia kedekut nak mampu, dia impun harta. Bila dekat nak mati, dia dekat sangat nyawa sampai rara-rara. Bila taubat tak terima masa tu dah. Bersedekah pun Tuhan tak terima, iman pun tak terima. Orang kufur nak beriman dah tak terima dah. Masa tu barulah dia kata, macam mana dia kata?
Ayat tadi? Ha? Mula ayat tu. Alhamdulillah. Lepas tu? Lepas tu? Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadukumul maut. Hendaklah kamu menafkahkan harta benda kamu itu sebelum datang maut. Bila maut tu kita dah dekat nak nyawa tercabut, baru kita nampak kelebihan sedekah. Barulah kita kata kat Tuhan apa? Fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Kalaulah ya Allah engkau tempoh sikit jadilah. Masa yang wa ajalun qarib, kematian yang dekat sikit, ruang 2-3 minit jadilah. Fa asaddaqa wa akun minas solihin. Aku akan sedekah. Aku akan jadi orang soleh. Apa arah? Dia Tuhan tak terima semua arah. Semua kata jadi pesaka arah tu. Jadi orang ni walaupun dia tak mati, tapi Tuhan dah kasyaf dia, Tuhan dah buka dah, nampak semua dah. Itu yang dia duduk sedekah sana, sedekah sini. Yang dia buat ni semua kerana Allah. Dia sungguh-sungguh puluh nak ibadat. Sebab dia nampak, sebab terbuka kasyaf. Yang berbukakan kasyaf ni nur. Bila ada nur baru terbuka, baru nampak pintu hakikat, barulah yakin. Lagi tak terbuka ni, dia tak pergi kepada keyakinan yang sebenar. Terutama perkara-perkara yang baik. Itu dia. Itu dikata nur. Nur tu ada baginya kasyaf. Jadi kalau kita nak terbuka pintu hati kita, kita kena cari jalan bagi nur masuk. Nur tu Allah bagi. Tapi masalahnya hati kita tak boleh nak terima. Sebab kotor. Hati yang kotor tak boleh terima. Hati yang berbelah bagi. Kerana dunia, kerana itu, kerana ini. Tak boleh masuk. Sebab orang panggil hati ini Baitul Rabb. Baitul Rabb, rumah Tuhan. Bukanlah Tuhan ada rumah. Tempat Tuhan nak tuangkan nur hati ini. Ya Musa, farigli baitan li askuna fihi. Wahai Musa, kosongkan satu bilik di rumah hatimu, aku nak duduk. Allah suruh Musa kosongkan hati dia. Tuhan nak duduk dalam hati. Mana Tuhan nak tuang nur. Tuhan, dia tuang. Tuhan bagi, bukan Tuhan kedekut. Masalah, kita tak ada persiapan untuk menerima nur. Yang selalu disebut oleh ulama sufi, tak kala nak kalung apa rantai intan belian emas, nak pergi kalung di leher babi. Takkan patut. Tentu di leher wanita. Tuhan apatah lagi Tuhan nak bagi nur ni, bukan sebarang-barang yang layak menerima. Orang yang telah bersedia untuk melalui proses takalli, tahalli, tajalli. Tajalli itu itu nur. Wal basiratu pula, yang kata basirah, ainun basirah. Ainun basirah. Kena nama aku tu. Anak saya tu, ada perempuan tu orang baru masuk 8 tahun. Nama Ainun Basirah. Ainun Mardiah. Masa mak dia lahir itu, 1 pekan kelang banjir. 1 pekan kelang tu banjir. Ayah hujan dia lebat banjir habis 1 kelang. Saya pun heran tengok dia. Dia maji sebutan dia betul. 5 juzuk dah dapat. Mak 8 tahun. Saya tengok dia mati. Lebih kurang 1/2 jam semuka. Lagi min patung, min handphone, min. Lagi mak dia lepas maghrib ni. Tas ni sabar. Betul ilmu. Saya kata budak ni biar betul. Tuhan bagi ya. Syukurlah kan. Tuhan buka pintu hati dia. Kita nak apa? Tak tahu lah. Dulu masa duduk Kelantan ada juga apa? Keluar sibuk mana dan apa era? Yang duduk apa dia nak bertahan payah. Tambah yang baru
Tuhan bagi kat dia, alhamdulillah. Adik abang dia pun okey lah, tapi yang dia pelik tengok dia. Tengok pelik kat ni. Ada di Iran tau, di Iran cerita ada di Iran berlaku. Di Iran depa dua-dua suami isteri, depa hafiz. Mak depa hafizah, pak depa hafal. Mula-mula tak pasal lagi. Tak pasal. Dia bila mak dia nak pergi mengajar, dia ikut mak dah. Mengajar budak apa Al-Quran ni. Lepas tu dia tak pasal lagi. Dia duduk baca agak. Budak-budak baca. Tak ambil tahu lah. Satu hari tu mak dia perhati betul-betul dengar dia baca. Betul pula. Betul tak? Mak apa? Kerajaan Iran ambil dia sebagai budak brilian. 6 tahun dia hafal 30 juzuk. 6 tahun mak 6 tahun. Oh, cerdik tu. Lepas tu yang pelik tu, dia boleh surah-surah tu. Abang surah apa semua dia sebut habis betul. Ayat dia surah apa dia bercerita. Boleh cerita pula surah apa. Ayat berapa. Oh, ini betul. Pelik 6 tahun. Ada orang Tuhan bagi macam tu. Mudah-mudahan lah. Syukur nikmat Allah Ta'ala. Jadi makna kata yang dikata wal basiratu. Basirah ni apa, penglihatan, asalnya basar, melihat. Tapi basirah ni penglihatan mata hati. Wal basiratu laha al hukmu. Basirah baginya itu al hukmu, hukum. Dia yakin betul dengan hukum. Dia jaga sungguh hukum, peraturan hukum Allah Ta'ala ni. Dia nampak itu betul-betul hak. Inna syari'ata kullaha masalih. Sungguhnya syariat Allah tu semua kullaha masalih. Semuanya maslahah, kebaikan, sama ada perintah wajib atau perintah sunat. Ajalbul masalih, atau meninggal pula apa, inna syari'ata kullaha masalih. Yang tunggal syariat Allah ni semuanya masalih. Inna syari'ata kullaha masalih imma darul mafasid atau jalbul masalih. Sama ada dia menolak fasad, menolak rosak, hukum haram, hukum makruh, itu menolak fasad. Wajib sunat atau jalbul masalih, menarik masalah. Dia nampak dengan mata hati, sebut syariat dia mesti baik lah. Tak ada syariat yang tak baik. Dia nampak je lah dengan mata hati dia. Bayang sunat kah, puasa sunat kah, sedekah sunat, apa saja. Setiap perintah Allah, hukum Allah, semuanya okey, clear, elok, cantik. Dia pertahan sungguh-sungguh, dia laksana sungguh-sungguh hukum Allah tanpa ragu-ragu. Sebab Tuhan dah buka pintu hati dia, nampak yang hak tu hak, yang batil tu batil. Dia berpegang, dia tak lepas hukum Allah ni, dia pegang kejap-kejap. Macam Nabi kata di akhir zaman, digigit dengan geraham-geraham dia. Dia tak lepas dah. Itu kata waqtasimu bihablillahi jami'ah. Mereka berpegang dengan syariat Allah tu jami'ah, seluruhnya sekali. Berpegang tu i'tisam, waqtasimu i'tisam. I'tisam billah, berpegang teguh dengan syariat Allah. Pegang di sini kata ulama, pegang sungguh-sungguh, tak lepas dah. Pegang, tangkap, tak lepas dah. Kalau kamu tarik kuat tangan, tercabut tulang-tulang, tercabut habis daging-daging, dia tak lepas. Itu mana i'tisam. Siapa dia? Orang yang wal basiratu laha al hukmu. Dibuka pintu hati ni, dia nampak sungguh segala hukum Allah Ta'ala ni. Yang Tuhan cipta, yang Tuhan perintah. Kullaha masalih, semuanya membawa masalah. Itu dia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utuskan kaum Muhammad melainkan rahmat untuk sekalian alam. Semuanya rahmat, semuanya kebaikan. Tak ada hukum Allah yang tak baik. Tak ada, semua sekali.
Dia nampak dengan mata hati. Itu menyebabkan dia sungguh-sungguh beramal, sungguh-sungguh memperjuangkan hukum ni supaya manusia semua maslahah, manusia ni selamat. Sungguh-sungguh dia perjuangkan. Tadi ni orang hantar WhatsApp, ada syarikat Hiniken, syarikat Arak kan, buat permohonan pada kerajaan untuk kelonggaran boleh bekerja untuk mengeluarkan arak. Jadi kerajaan benaklah. Lepas tu dia hantar mereka kita, dia pun benda rapas. Tapi surat tu ada benda rapas tu. Mana pas lah membenakkan arak tu. Bukan dia tak tahu kita siapa. Kita ni baru masuk dalam kerajaan, masuk pun kita bukan ada. Ni 18 kerusi ya. Daripada makna kata separuh 114 kerusi kita ada 18 ya, ciput ya. Kita membagi 3 menteri, baru ni cantik seorang baru 4 menteri. Kan? Kita tahulah kedudukan kita. Kan? Kita datang bawa Islam. Kita tak boleh lagi nak bawa hukum, tak mampu lagi. Sebab kita bukan ada kuasa penuh. Kecuali kita di kerajaan Kelantan Terengganu, tu kita boleh lah. Di Kelantan Terengganu tu lain-lain sikit lah. Memang kita boleh, memang tak ada kelang arak di Kelantan Terengganu pun. Kan, judi langsung tak ada lah, kita ada haram lama dah. Arak pun kita kontrol untuk orang bukan Islam saja. Orang bukan Islam pun nak minum, kena balik minum rumah. Itu cara kontrol kita. Peringkat persekutuan kita belum mampu lagi. Tapi kira jauhlah lebih baik daripada Pakatan Harapan. Pakatan Harapan boleh minum terbuka pula tu. Lepas bila menguasai persekutuan, tiap-tiap tahun ada pula apa ni yang arak ni, Oktoberfest tu. Jadi kita dalam ruang ni ikut yang kita ada kuasa. InsyaAllah pelan-pelan kita akan bawa benda ni. Tak perlu gopoh lah banyak lagi. Sekarang ni kita dalam keadaan dibagi kita tanggungjawab Kementerian Perladangan dan Komuniti. Sekarang ni kita sedang memasarkan sawit. Saya tanya tadi sawit dia naik 400 satu tan. Hari tu depa 270 ni dah naik dah 400. Alhamdulillah. Kita dah buka cuba teroka tempat-tempat baru. Kita banyak lagi Afrika kita tak teroka lagi, Timur Tengah belum teroka lagi, duk bergantung dengan China dengan India, dua tu lah. Depa blok habis kita cari lagi pasaran-pasaran baru. Dengan China dan India pun kita buat hubungan baik. Bukan nak berkeli dengan siapa. Mana boleh penjual berkeli dengan pembeli. Kita buka kedai makan, duduk berkeli orang duduk makan kedai. Siapa nak masuk kedai? Bodoh. Mahatma Gandhi kita, saya tak tahu, saya pergi masuk kedai spare part tu. Dia kata money apa? Money apa yang taping tu. Dia jual kedai spare part kereta ni. Money trader apa? Money apa kan? Dia ada 2 kedai tu. So masuk tengok gambar Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi kata dalam berniaga ni raja dia pembeli. Customer tu pembeli. Kita kena jaga hati customer. Jadi pembeli kita beli ke dia habis lah kita. Dia tak beli barang kita ada apa-apa. Jadi alhamdulillah kita bawa. Lepas tu mai pula Tok Guru pula dilantik jadi duta khas mewakili Perdana Menteri di Timur Tengah dengan negara Islam. Lagi lah ni. Tok Guru pula memang dah dikenali ramai sebelum ni. Sebagai timbalan ulama sedunia. Satu-satunya timbalan ulama sedunia daripada Asia. Belum tu tak pernah. Yang duk jadi itu semua orang Arab lah. Arab Afrika. 2 tu lah. Mana ada orang belah Asia ni pegang jawatan timbalan presiden ulama dunia? Mana ada? Itu dah pegang lah sepenggal. Alhamdulillah. Terminak antarabangsa apa semua. Tok Guru selalu bentang ketah kerja bagi ucapan. Orang cukup hormat Tok Guru. Hari ni bila dia duduk situ, alhamdulillah lah. Dialu-alukan pula oleh keluar TV ni, luar negara mengalu-alukan Tok Guru sebagai wakil Perdana Menteri. Dia cakap ni hubungan baik ni boleh kita gunakan. Mungkin boleh guna dapat ramai lagi, banyak lagi visa haji pada jemaah haji kan, kota haji. Mungkin kita boleh pelajar kita mengaji di sana pun ada kemudahan lagi. Ngaji di Mesir, yang banyak mengaji di Mesir lah. Di Mesir, Syria ni mungkin kita boleh guna
Pengaruh itu untuk mendamaikan persengketaan di Syria. Orang lama dah berkelahi. Kita ajak orang Islam balik bersatu. Kan kaedah kita guna di sini menyatukan ummah, kita boleh bawa pergi sana. Kita itu dulu kita mampu yang kita buat. Mengikut bidang yang diberi pada kita. Alam sekitar. Kita tolong nak bawa ni makna kata konsep alam sekitar mengikut Islam. Jadi ni kerja kita. Jadi kita pilih dakwah muajarah silmiah, cara aman. Kalau kita pilih cara aman macam ni lah. Lain cara perang. Cara perang macam Taliban lah. Menang-menang haram semua. Kita boleh haram sebab kita kuasa penuh. Ini mana ada kuasa penuh. Kita nak suruh apa pramugari pakai tutup aurat pun dia bising tengah macam nak kiamat dunia. Nak haram lagi ya. Kan kita tak mau buat, kita nak buat, Tuhan lebih tahu apa yang ada di hati kita. Tuhan tahu. Kita memang nak buat, bukan tak mau buat. Tapi kemampuan kuasa yang ada pada kita tu. Tu. Kena faham lah baik. Ya. Itu berkaitan dengan mana kita kata dengan basirah, mata hati. Ya. Itu dia. Kemudian wal qalbu lahul ikhbalu wal idbar. Dan hati pula baginya itu ikhbal. Ikhbal menghadap, idbar membelakangkan. Hati itu dia menghadap kepada kebenaran, dia juga boleh membelakangkan kebenaran. Kalau hati ni masuk nur, hati ni ada mata hati terang lagi, mata tu elok dah. Kemudian mai cahaya lagi. Lagi cantik. Hati tu bila dia mata hati dia dah mai basirah, mai mata hati. Lepas tu mai lagi dengan nur lagi. Terang menderang dalam menghadap dan membelakangkan. Kalau dapat nur, mata hati dia terang, dia menghadaplah kebenaran tadi, menghadap Allah Ta'ala. Kalau maknanya mata hati dia gelap, nur tak ada pula dah, dia membelakangkan kebenaran, hidup terabak-abak. Tu ya, cerita dia sebenar. Jadi ada 3 perkara. Pertama, kita perlukan nur. Nur saja boleh cukup. Kita perlukan mata hati kita terang. Kita perlukan mata hati. Kemudian perlukan mata hati itu ada mata. Dia panggil mata hati. Hati, mata hati, nur. 3 perkara itu penting. Itu kata musannif, bermula nur itu baginya membukakan daripada hakikat. Dia datang nur baru terang nampak. Kan? Macam kita dulu bila ada gelap ni, gelap lampu blackout. Bila datang cahaya baru nampak tu hijau, tu kipas, tu aircon, tu bumbung. Baru kita nampak hakikat sesuatu. Bila nur dah sampai, cahaya dah terang. Perlukan cahaya. Kita perlukan cahaya. Karena cahaya itu, nur itu baginya membukakan daripada hakikat segala perkara. Semua perkara. Betul ke, salah ke, baik ke, buruk ke. Bila ada nur baru nampak. Macam kita nampak merah ke, putih ke, hijau ke. Kalau duduk dalam gelap tak nampak apa. Nur ini Allah Ta'ala anugerah. Minta pada Allah, Allah bagi. Macam tadi nak terima nur, hati kena bersih, hati kena cuci. Jangan ada kotor. Dan lagi kata musannif rahimahullah ta'ala, ya, dan mata hati itu baginya hukum. Bila hati itu ada mata, dengan penglihatan mata hati, baru dia boleh nampak kebaikan hukum, hikmat hukum yang Allah turun tu. Semua orang tahu arak Arabi dia minum apa. Semua orang tahu sembahyang tu wajib. Kenapa dia tak buat? Sebab tak terbuka hakikat, sebab dia tak ada mata. Hati dia tak ada mata. Kita tak pula mata hati. Dia ni, mata ni macam ni. Mata perlukan nur, perlukan cahaya.
Mata yang macam mana perlu cahaya? Mata yang sihat. Kalau mata yang sakit, kita sakit mata, cahaya tu musuh kita. Orang duk pergi belah mata kan, balik-balik pakai sami mata hitam. Bagi dia cahaya tak boleh kena dah. Musuh ketat dia cahaya. Padahal cahaya lah bagus kan. Terang lah, tapi kalau mata dia sakit, jadi makna kita kata, makna cahaya tu dah jadi musuh kat dia. Sebab tu mata hati kita sakit, habis. Dia menolak cahaya, menolak kebenaran, menolak hidayah. Orang ceramah dia pening kepala, dia kira nak marah ya. Dia marah kat tu jadi marah tunggu. Tadi ni Dr. Mazhar tolong berjelas. Yang dia marah sangat tu, dia hilang kuasa. Bagi dia kata, yang boleh dia hilang kuasa ni Tok Guru Jadi punya pasal. Dia marah Tok Guru Jadi, marah Tok Guru. Kata celaka kat dia macam-macam. Dia buang fikir betul-betul. Yang nanti Perdana Menteri ni agung. Dia pun dikira janji. Yang janji Dr. Mahathir dengan Anwar Ibrahim. Dr. Mahathir janji dengan Anwar Ibrahim. AJK mereka tu ya. Ini rakyat Malaysia. Hampa tak janji dengan kami. Hampa janji sama hampa ya. Ini nak lantik Perdana Menteri Malaysia. Bukan Perdana Menteri PKR. Bukan Perdana Menteri DAP. Bukan Perdana Menteri PAN. Perdana Menteri Malaysia. Rakyat Malaysia. Kena ikut undang Malaysia lah. Ada peraturan dia. Yang lantik agung. Ikut pertimbangan agung. Siapa di antara yang mempunyai sokongan yang ramai di parlimen. Ikut pertimbangan agung. Yang makna kata sokongan ramai. Mahyudin Yassin 114. Anwar Ibrahim 92 ya. Yang lain-lain tu tak suka supaya makna kata dibubarkan parlimen ataupun untuk Dr. Mahathir macam nampaklah 20, 60, tak sampai 60. Itu pertimbangan agung. Ikut Perlembagaan Malaysia. Nak marah kat siapa? Marah kat apa? Apa siapa pula? Pintu belakang lah, pintu ini lah, pintu bumbung, atap dah bocor. Bukan kita yang bagi bocor, hampa sendiri bagi bocor. Dia buat salah, dia kacau kita. Semua rakyat Malaysia tahu. Yang boleh runtuh kerajaan ni sebab Mahathir letak jawatan. Bila Perdana Menteri letak jawatan, semua kabinet dia runtuh. Habis terlucut semua sekali. Kenapa Mahathir letak jawatan? Berkelahi sama mereka. Dalam mesyuarat apa hentam Mahathir kau-kau punya. Mahathir pun nak ingin letak jawatan. Lepas tu salah kat kita. Oh, banyak cakap, banyak cantik. Apa bodoh tak kerti. Bukan dia pun tak tahu. Saya ingat benda ni mudah. Dia semudah ABC ya. Boleh baca ABC. Macam tu yang mudah faham, cukup mudah. Tapi orang mata hati tutup, dia buat tak faham. Dia pun faham. Tapi kalau benda ni bercanggah perlembagaan, dia boleh bawa mahkamah perlembagaan. Tapi dia sendiri pun tahu, tak yakin benda ni. Dia dah riuh tantu orang, maki berserabut rasa ceruk dah. Tutup dah tutup. Saya pun masuk Facebook saya. Saya kata, demi kerana sayangkan DAP ni, Harbi, Kapia Harbi ni, sanggup sampai peringkat mencelakakan ulama. Ini kurang ajar punya orang, tak kata. Aku tak kata kat siapa lah. Apa tak kata apa dia betul lah. Ini betul-betul kurang ajar. Kau dah jawab. Lama sokong. Betul kata betul. Memang tunggu bapak dia kurang ajar. Dia tibel gitu lah. Kau boleh lembut-lembut kat bapak ni. Bagi cukup. Berapu. Orang ada sibuk nak ni. Dia pada sibuk tak apa-apa. Dah. Itu tadi ni nur. Dan mata hati itu dia kata apa? Dipanggil basirah. Basirah ni mata lah. Maksud mata hati. Basirah itu, mata hati itu baginya hukum.
akan yang telah nyata baginya daripada yang baik atau yang jahat. Jelas. Sebab itu disebut arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah. Tunjuk kat kami rezeki kami ni ya Allah, bagi nampak kami ni yang baik-baik, yang benar-benar, yang salah-salah. Jadi benar dan salah ni dia boleh lihat dengan mata hati. Kepala tak jadi, kepala dia musi ni. Dengan mata hati dia nampak memang ni hak, ni batil. Dia dapat melihat hak dan batil. Sehingga dia boleh memilih mana hak, dia boleh menolak mana yang batil. Takkanlah tak kena tu jadi dengan limkit siang. Takkanlah orang tak kena apa kan. Pelik kalau orang tak kena tahu. Kafir yang Islam pun tak kena. Aduh. Di AP sengak dah, dia tak tahu apa dah. Dia orang boleh macam di Perak, berlaku macam tu juga Perak. Kes lebih kurang lagu tu lah. Kes lebih kurang tu. Tapi di Perak ni pasal sengak tak kata apa. Semua sengap tak kata apa. Berlaku di Johor, berlaku di Melaka. Kes yang hampir sama agak. Tak riuh apa-apa. Sengap gitu kan. Di sana tu, gambar gaji bahaya kat sana. Sana gaji sampai dalam 70,000 kan. Gambar dalam 70,000 dia. Kadang-kadang dia pada agangan ada tu. Ni gaji bulan depan nak buat apa kan. Dah ada agangan tu. Dah tepuk gaji habis, pencen tak ada, apa pun tak ada. Tak gila lah, gila. Tu saya kata Gemino, Boroyan ni kalau terlampau Boroyan dia gila. Dia kata kat saya, Boroyan tu gila lah. Gila dah tu, gila Boroyan orang panggil. Boroyan dah orang perempuan. Dia kena penyakit batu merian. Dia gila, cakap tak tu pasal. Ni betul apa? Rapu cakap. Tak apa-apa. Ya. Jadi mata hati tadi ni dia boleh lihat, makna kata dengan jelas mana yang baik atau mana yang jahat. Dan hati itu pula baginya berhadap dan membelakangkan. Dia boleh sama ada dia menghadap kepada Allah, membelakangkan Allah, menghadap kebenaran atau membelakangkan kebenaran, menghadap pada iman atau membelakangkan dia. Jadi hati dia kena ada mata tu pula, mata hati pula kena ada nur. Tiga ni kira berbongkel lah. Macam mata kita ada mata saja. Kalau mata ni rosak tak bayar kan. Dia perlu mata yang sihat. Lepas tu dia perlu lagi satu cahaya. Mata ada sihat, cahaya mata ada, kemudian tu cahaya pula ada. Cantiklah kita tengok. Baru nampak jelas. Begitulah mata batin, ada hati, ada mata dan ada cahaya. Nurul waridat. Dia berkait tu tiga tu. Itu dia. Dan mata itu dia kata baginya berhadap, dan hati itu baginya berhadap dan membelakangkan dengan sekiranya dibukakan baginya oleh mata hati. Kita menghadap Allah Ta'ala, sejauh mana kita menghadap Allah? Hati itu menghadap Allah mengikut mata hati yang elok. Bahkan cahaya tu yang terang. Lagi dia menghadap, tak membelakang sikit pun. Kan? Kalau yang membelakangkan Allah Ta'ala, membelakangkan Islam, membelakangkan kebenaran, mereka ni mungkin mata hati pun tak ada. Hati tu ada, mata hati tak ada. Mata hati dia buta. Kan? Kemudian mungkin mata hati dia mati, cahaya lagi tak ada, gelap. Apa alamat mata hati? Apa hati mati? Kata Ibn Atta' lagi tak hikam kita jumpa ada lagi tahu. Alamat mata hati tu mati, tak terkejut bila melakukan maksiat. Tak rasa rugi bila meninggalkan taat. Tertinggal taat, tak rasa rugi. Buat maksiat, tak rasa terkejut. Tak rasa takut, tak rasa menyesal kepada Allah. Dia boleh maki ikut dan tak rasa bersalah. Hari tu minta maaf dah sekali.
Dia kata kat Tok Guru, dia kata Tok Guru ni tak apa betul, tak apa center. Tok Guru ni gila. Tarik dah balik tu. Ni bak pula panggil. Bak lagi. Kalau orang umur kita panjang, insya-Allah dengan izin Allah Taala. Tok Guru tak kata apa, Tok Guru sengak. Dia sengak sifat dia begitu. Dia jangan sentuh Islam. Sentuh peribadi dia tak kacau. Angkat api pak dia diam. Sentuh Islam tak lagi dia melentin. Dia macam tu. Jangan sentuh Islam. Sentuh dia tak apa. Kata api kat dia. Kita pula duk sentuh dia. Kita kena apa? Dia tak sentuh dia tak apa. Dia pun marah. Dia tulis surat. Dia tulis surat kepada Persatuan Ulama Islam, ulama di inilah yang pada yang berpusat di Timur Tengah tu. Dihantar pada NGO menceritakan lebih kurang latar belakang. Ya. Apa nama Pakatan Nasional ni, latar belakang jatuhnya Kata Harapan tu. Itulah cerita tu lah. Dia berkata dekat dia, Tok Guru ni fitnah Anwar Ibrahim. Itulah cerita dia. Ya. Tapi mereka terjemah surat Tok Guru tu. Kita nak surat yang asal. Tulis bahasa Arab. Tak mana yang Tok Guru tak cakap tak betul. Kalau tak betul, dia fitnah. Apa sama lah? Oh, kalau tak sama-sama, apa ada ni kan? Ada kaki peringkat antarabangsa. Apa boleh pusing satu dunia bagi tahu? Rampasan kuasa berlaku di Malaysia. Siapa bawa cerita ni? Dia lah. Semua sahabat-sahabat dunia siar muka depan. Berlaku rampasan kuasa oleh istana katanya macam tu. Siapa bagi maklumat macam ni? Kalau bukan hampa. Kabarlah balik kalau cakap tak betul. Ni duduk menyerit dia tu, bising. DAP sangat, berpuak pan ni. Dia pun jadi baru pula DAP tak. Kesian kita tengok. Apa? Kita jadi baru Allah, hamba Allah. Pecacai Tuhan tak apa. Jangan jadi pecacai DAP. Bodoh. Jadi dia depankan kebenaran atau membelakangkan kebenaran mengikut sekira-kira dibukakan hatinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mata hati dia tu terang ke, gelap ke, samak ke, atau tak clear macam mana? Kalau dia clear betul-betul, hati dia sentiasa menghadap Allah Taala. Kalau samar-samar, sikit menghadap Allah, sikit menghadap dunia. Sikit terima kebenaran, sikit terima kebatilan. Ikut macam mana? Terang tak terangnya mata hatinya itu. Mata hati itu kelabu. Kita basuh dengan air muraqabah. Muraqabah ni anta'budallah ka'annaka tarahu. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kamu beribadat macam kamu melihat Allah. Itu musyahadah. Kalau kamu tak melihat Allah, ingat Allah melihat kamu. Itu muraqabah. Sentiasa perasaan hati yang Allah duk tengok kita selalu. Tinggal kita tak sanggup melakukan maksiat terang-terangan atau sembunyi-sembunyi. Tak sanggup kita meninggalkan taat. Pasal Tuhan duk tengok kita ni. Walaupun kita tak nampak Tuhan, tapi Tuhan duk tengok kita. Macam saya selalu buat contoh, kita bawa kereta di lebuh raya. Dia tulis apa tu? Dia tulis awas di hadapan ada perangkap lari laju, ataupun orang bagi signal lampu, dia bagi lampu cap lampu. Itu signal ada speed trap. Mungkin kita tak nampak kamera polis, dia menyorok balik buka sawit. Kita tak nampak kamera dia, tapi kita yakin kita sedang diperhati. Kita bawa kereta elok-elok. Walaupun kita tak nampak Tuhan, tapi kita tahu kita sedang diperhati oleh Allah sentiasa. Innahu alimun bizatis sudur. Dia amat mengetahui apa yang ada di hati. Jadi kita jaga elok-elok lah. Basuh hati itu dengan sentiasa duk rasa Tuhan duk tengok kita. Kita jaga elok-elok. Bila sesuatu tu dibasuh selalu, dia bersih. Hati yang dibasuh ni dia akan bersih, jernih. Bila jernih baru nampak. Itu dia. Ya.
Maka apabila ketiadaan nur dan ketiadaan mata hati, maka jadilah hati itu berjalan seperti berjalan orang yang buta. Hati ada, nur tak ada, mata pula rosak. Mata hati rosak. Ibarat orang duduk dalam gelap, dia buta, mata dia rosak, cahaya pula tak ada, tak nampak cahaya. Kalau cahaya ada, mata buta pun tak ada juga. Mata hati buta, kalau nur ada pun tak ada juga. Dia memati hati cerah, nur lagi ada, baru nampak terang. Tidak macam orang buta, duduk nampak semua gelap. Saya cerita P. Ramli kan, mata semua kelam, dia kata. Gua tak nak nampak dia kata. Semua gelap jadi kita je tu semua gelap, semua tak betul. Tak ada satu pun betul. Takkanlah tak ada satu betul. Orang buat ni bukan seorang-seorang, kabinet bincang ramai. Menteri 20 orang, timbalan menteri pun bincang. Takkanlah semua tak ada orang yang cerdik kan, semua orang bodoh, tak ada cerdik orang seorang pun. Takkan macam tu. Kita biasalah kritik, ada yang kita kritik, ada yang kita terima. Ni tak kritik semua tak terima. Tunjuk satu yang mereka terima. Tak ada, semua tak terima. Mula-mula dia kata kita ni berjalan macam siput babi. Slow sangat. Bentang. Bajet apa ni? Apa belanjawan ni, bukan belanjawan, bantuan prihatin kepada rakyat 250 bilion. Dah pula minta masuk parlimen pula. Hari tu kata lembab sangat, dah kami buat pula dah kata ni pelik apa ni, apa ndak apa. Ndak penendar kot. Tak geram lah tu. Semua tak kena. Dia bandingkan Jerman. Kita bagi 1,600. Jerman bagi 25,000 lah. Jerman padahlah dari macam mana lah. Dari kita bagi 25,000 dikut lah. Tengok ukur badan lah kan. Apa tak erti. Sebenarnya mata hati gelap. Itu yang punca dia. Tak khabar-khabar. Itu dia. Jadi orang yang gelap semua ni maka dilihatnya akan pekerjaannya itu, dia kata atas bukan perkaranya. Dia tengok benda tu bukan perkara dia. Benda tu putih tapi dia nampak hitam. Benarnya putih, dia duk kata hitam situ lah. Sebab mata dia dah buta, mata hati buta. Dia duk kata bercanggah selalu. Kita kata baik, dia kata bukan. Payah. Orang macam ni susah. Kan? Dan didatangkan padanya bukan pada tempatnya. Dia main bukan tempat dia. Dia nak pergi tali, pergi ke lain. Dia harap tongkat lah satu jalan itu. Dia tak nampak apa. Ikut rasa saja. Jadi mudah-mudahan kita, hati kita elok, mata hati cantik, terang, nur pun ada. Hati ada dah. Kita semua orang ada hati. Kita nak mata hati. Mata hati tu ada juga mata hati tapi dia gelap. Kita basuh, cuci dia elok dengan taubat, dengan zikir, dengan beribadat, jauh maksiat. Mata hati kita terang. Nur Tuhan hantar man. Macam mana nur datang? Tu cerita awal tadi, wirid. Ada wirid, ada warid. Allah hantar man warid. Kita wirid lah, kita konsisten istiqamah dalam melakukan taat. Allah hantar nur. Nur ada, mata hati ada, hati ada. Cantik lah. Hidup cantik. Kita sambunglah. Akan datang. Wallahu alam. Tak makan tadi tu. Terberau apanya. Terberau. Dia bukan ni. Jadi saya nampak macam ni lah. Saya nampak jalan yang terbuka. Kita tanam apa napia. Kita ada 3 ekar, 3 ekar luar. 3 ekar ni nak buat bagi daripada pangkai jalan tu sampai ujung. Ujung apa? Ujung muslimat ni kan. Ujung ni muslimat. Tu 3 ekar. Tanah kita sana tu 3 ekar.
Dan tanah pun lembut. Kita baru kubota ya tanah tu, kita baru gembur. Lepas tu kita tanam. Saya beli tengah 2,000 saya beli. Saya beli benih apa? Beli benih raga. Alhamdulillah. Ya. Kita nak kawal. Ya. Gerakan tu. Ya. Arahan jabatan dah keluar. Tak dibenarkan kita solat jemaah lebih dari 3 orang. Apatah lagi kita kumpul dengan majlis ilmu macam ni lah. Untuk kuarantin ni, lepas kes kita dah selesai daripada COVID-19 ni, tak ada masalah, teruskan. Itu biasalah. Cuma kita nak kawal gerakan. Kalau kita tak patuhi daripada arahan yang dikeluarkan oleh kerajaan, kita takut kemungkinan itu akan berlaku. Sebab kita nak kurangkan minimum mungkin kes COVID